Itu bukan burung sinta. Tempat lembaga tu berpusing seakan sikit bercahaya. Rambutnya panjang, berpusing-pusing. Tiba-tiba dia berhenti berpusing dan mengarah ke arah Abang Ngani. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Alright, dalam video kali ni saya akan kongsikan cerita Gembala Burung Sinta yang ditulis oleh Abang Ngani. Cerita ni bagi saya memang seram. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada siapa yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Malam tu sunyi je. Petang tadi hingga maghrib hujan agak lebat, renyai-renyai hingga ke isyak. Suhu sejuk, bumi lembap dan basah. Abang Ngani masih ingat malam tu, malam Selasa. Tak ada rancangan menarik dekat TV, cuma siaran berita dan beberapa dokumentari pendek je. Lagipun bateri kereta yang diorang guna untuk pasang TV tu dah nak habis. Masa tu TV hitam putih je, guni bateri kereta lah, yang mesti dicas 2 minggu sekali. Bila kuasa bateri tu dah kurang, skrin TV tu jadi lebih kecil dari ruang kaca TV tu. Gambarnya pun kadang elok, kadang kelabu berbintik-bintik. Apa lagi kalau kawasan dekat luar bandar. Tak ada apa yang boleh dibuat malam tu sementara nak tunggu mata mengantuk. Duduk berselubung kain pelikat lusuh dia tu, minum kopi O dan hisap rokok daun. Dalam temanggu tu tiba-tiba kedengaran sayup-sayup suara yang dah sinonim dengan kampung waktu macam tu. Suara pipit pemikat penduduk kampung panggil burung sinta. Sesekali bertingkah dengan suara musang. Musang antara binatang yang boleh tiru suara burung sinta ni. Abang Ngani amati suara tu. Datangnya dari arah bendang tebiar dekat pinggir kampung. Mesti si Duan ni, kata Abang Ngani. Duan ni adalah kawan dan jiran Abang Ngani. Dia adalah abang kepada Bahar yang pernah Abang Ngani ceritakan dalam kisah Jembalang Tempayan Naga dulu. Ni cerita ni. Duan ni memang jago tangkap burung sinta dekat kampung. Bunyi tu bergema lagi, memecah kesepian malam. Bertingkah dengan bunyi cengkerik dan katak. Angin malam yang dingin menderu melalui jendela kayu yang sedikit terbuka. Abang Ngani bangun dan kemaskan gulungan kain pelikat, lalu mara ke arah tingkap, mengintai keluar jendela. Bunyi macam unggas terbang dari pucuk pokok nangka menghala ke arah bendang di pinggir kampung. Pasti burung sinta ni. Beberapa ekor lagi turut terbang ke arah bendang tempat Duan tiup pipitnya tu. Abang Ngani cadang nak ke tempat Duan. Nak tidur pun masih awal lagi. Baru sekitar pukul 10 malam. Baru je Abang Ngani pegang daun pintu untuk tutup je balik, tiba-tiba dari pucuk pokok kabu ada sesuatu tengah terbang perlahan-lahan.
Abang Ani amati benda tu betul-betul. Astaghfirullahalazim. Berderau darah dan degupan jantung Abang Ani jadi kencang. Benda tu terbang mengelilingi pokok kelabu seakan lembaga manusia berpakaian putih dengan rambut menggerbang. Itu bukan burung sinta. Tempat lembaga tu berpusing seakan sikit bercahaya. Rambutnya panjang, berpusing-pusing. Tiba-tiba dia berhenti berpusing dan mengarah ke arah Abang Ani. Wajahnya kehitaman dengan sepasang mata yang merah menyala merenung tajam. Abang Ani terpaku dan tak mampu bergerak. Lembaga tu balas bunyi pipit pemikat. Dia menyeringai pada Abang Ani. Lepas tu angkat tangannya dan seakan tunjuk ke arah bendang. Abang Ani dah tak mampu bersuara. Kemudian lembaga tu berpusing lagi mengelilingi pokok kekabu, lalu terbang ke arah bendang. Abang Ani mula cemas. Lembaga tu terbang ke tempat Duan tiup pipit pemikat dia. Panggil burung sinta. Abang Ani beristighfar beberapa kali dalam hati hingga akhirnya suara Abang Ani terkeluar. Bunyi reperdu pokok kekabu. Cepat-cepat Abang Ani pandang ke situ. Macam ada lubang yang bercahaya dan ada segerombolan unggas berpusu keluar dari lubang tu lalu terbang ke arah bendang. Allahu Akbar. Banyaknya burung sinta. Burung sinta? Terdengar suara ibu dekat belakang. Abang Ani segera menoleh. Ibu dia tengah letak dulang berisi teko dan keripik pisang dalam besin kecil. Dalam samar cahaya pelita, Abang Ani nampak wajah ibu dia berkerut keheranan tengok Abang Ani. Abang Ani segera tutup tingkap. Ibu dia masih renung Abang Ani dengan wajah yang keheranan, macam dapat baca sesuatu yang bergolak dalam hati Abang Ani. Tapi Abang Ani buat selamba je. Dia capai jaket merah yang tersangkut dekat paku tepi dinding lalu pakai. Kemudian duduk kejap makan keripik pisang dan minum kopi. Abang Ani bersuara, "Mak, satgi tak usah kunci pintu awal sangat. Cek balik lambat sikit." "Nak pergi mana?" "Tengok Duan panggil burung sinta." "Hang bukan makan pun burung tu. Eat dengan cik je duk pulun. Tu ada lagi 2 ekor bawah tudung saji tu." Abang Ani diam je sambil tergesa-gesa habiskan sisa kopi dalam cawan. Kemudian dia ambil beg berisi rokok tembakau, rokok daun. Sebaik saja Abang Ani nak turun ke tanah, kedengaran bunyi sesuatu bergerak dari arah jalan raya menghala ke rumah. Berkeriuk bunyinya. Cik, cik, cik. Abang Bakar baru balik dari Pekan Pengkalan Hulu sambil bawa sebuah bateri kereta terpakai yang agak baru. Kemudian dia letak bateri tu dekat sebelah TV nak tukar dengan bateri lama yang dah kehabisan kuasa tu. 2 wayar dikepitkan di kepala bateri tu lalu hidupkan TV hitam putih. "Pi pusing area sat," kata Abang Bakar pada Abang Ani. Abang Ani terus turun ke bawah ke tempat area TV yang dipacak pada sebatang buluh panjang. Lagi. Abang Bakar melaung dari atas rumah. Abang Ani terus pusing batang buluh yang terikat area TV tu. Okey dah," kata Abang Ani. Bila Abang Ani mula bergerak ke tempat Duan, tiba-tiba dari perdu pokok kekabu kedengaran bunyi mengeruh yang agak keras. Serentak dengan bunyi tu, segera Abang Ani menoleh. Kelihatan satu lembaga putih berbungkus macam mayat. Bahagian wajahnya terbuka, nampak kehitaman dengan bola mata yang merah bercahaya, berdiri menghala dan memandang tepat ke arah Abang Ani. Walau dalam gelap malam, namun tempat lembaga putih itu berdiri nampak cerah bercahaya. Lembaga itu menyeringai dan seakan bibir mulutnya bergerak-gerak macam berkata-kata sesuatu. Abang Ani cuba amatinya. Tiba-tiba segerombolan burung berpusu-pusu keluar dari lubang tanah dan mengerumuni lembaga itu. Abang Ani terpegun dan terkaku, hanya mampu memandang dengan degupan jantung yang kencang. Terasa perlu membasahi pipi. Tubuh terasa lemah, kepala terasa pening. Pandangan mula berpinah. Lembaga putih itu terus dikerumuni ratusan burung sinta hingga tubuhnya tak kelihatan lagi, dibungkus burung-burung sinta hingga nampak kehitaman. Akhirnya lembaga putih itu gaib bersama segerombolan burung-burung sinta dan Abang Ani baru boleh bergerak. Namun lutut terasa masih lemah. Abang Ani beristighfar beberapa kali sambil menghela nafas panjang.
bunyi pipit pemikat memanggil burung dari arah bendang, sabung menyabung memecah kesepian malam. Abang Ani berfikir jap, nak terus ke tempat Duan meniup pipit atau naik ke rumah je. Akhirnya Abang Ani terus melangkah ke bendang tempat Duan tiup pipit pemikat panggil burung tu. Sampai di tepi tebing dekat anak sungai dan sawah-sawah tebiar, dekat bawah pokok cendong, kelihatan sosok tubuh seseorang tengah duduk berdiri lutut. Dari jauh nampak kehitaman je, tapi Abang Ani yakin sosok tu tak lain dan tak bukan, itu ialah Duan. Tak ada orang lain lagi. Memang itu tempat Duan meniup pipit pemikat dari dulu lagi. Atas tebing, tepi sawah, bawah pokok cendong. Abang Ani segera menghampirinya dengan langkah berhati-hati. Tanah yang lembap dan sejuk menjadi habitat ular kapak. Banyak dapat Wan? Tanya Abang Ani sambil duduk atas tikar plastik yang dibawa oleh Duan. Duan cuma tersengih sambil angkat satu beg pukat kecil. Burung-burung sinta yang dah berjaya ditangkap dalam beg pukat tu menggelepar. Dah banyak Duan dapat, lebih 10 ekor. Mu ada rokok daun? Tanya Duan. Abang Ani segera keluarkan beg daun tembakau dari poket dan hulu pada Duan. Masa Duan tengah balut rokok daun, Abang Ani ambil pipit pemikat tu dan cuba tiup. Tak mau bunyi, cuma bunyi angin je. Duan ketawa. Kuat sikit, pipi bagi kembung, ambil angin dulu. Macam orang asli tiup sumpit tu, kata si Duan. Abang Ani buat macam Duan ajarlah. Baru jadi. Abang Ani bersuara, mu jual ke semua ni? Makan je. Kalau jual pun bukan ada orang nak beli. Orang-orang kampung je yang kenal dan makan burung ni. Kalau dapat yang baru menetas aku nak sepasang, nak bela. Aku duk cari sarang burung sinta ni, tapi tak pernah jumpa lagi. Kalau burung ciak raya, merbah atau murai selalu jumpa sarangnya. Burung sinta biasa buat sarang dekat pokok apa? Duan seakan tersentak dengar pertanyaan Abang Ani tu. Menurut Duan, burung sinta tak buat sarang atas pokok macam kebanyakan burung lain. Dia sendiri tak pernah jumpa sarangnya. Kata orang, burung sinta ni buat sarang dalam lubang tanah. Suasana malam terasa sunyi. Setelah agak lama berbual, Duan ambil pipit pemikat dan tiup lagi. Abang Ani hanya perhati je Duan tiup pipit pemukat tu dengan khusyuk sekali. Tiba-tiba dekat pokok mengkudu tepi tebing ada cerah bercahaya bersama gumpalan asap tebal. Cuma beberapa meter dari tempat mereka duduk, gumpalan asap tu membentuk seakan mayat orang mati yang berbungkus kain kapan. Namun bahagian mukanya terdedah. Muka yang buruk dan busuk dengan daging-daging yang reput berjuntaian bersama darah, nanah dan ulat. Abang Ani meluru ke arah Duan dan cuba sembunyi dekat belakang dia sambil tunjuk ke arah lembaga tu. Wan, tu. Shh. Duan cuma bagi isyarat supaya Abang Ani diam. Abang Ani jadi sangat gemetar. Duan tenang je, langsung tak takut atau terkejut dengan kehadiran lembaga tu. Duan bersuara, gembalanya dah datang. Nanti akan banyak burung yang datang. Duk diam, tunggu dan tengok je. Duan hanya tersenyum. Abang Ani semakin bingung. Lembaga putih tu bergerak menghampiri mereka bersama dengan deruk angin yang agak kuat. Wajahnya semakin jelas kelihatan. Mukanya buruk dan berulat. Beberapa bahagian kulit yang tersiat dengan daging berjuntaian bersama darah dan nanah. Ulat-ulat menggelitik dekat mukanya. Lubang matanya seakan terpelohong ke dalam, namun sepasang mata merahnya jelas kelihatan. Abang Ani tak mampu berkata apa-apa lagi. Cuma menyorok dekat belakang Duan, menggigil bersama peluh dingin. Duan berhenti meniup pipit pemikat dan berdiri menghadap lembaga yang semakin dekat tu. Lembaga tu berhenti beberapa meter depan mereka. Bau hanya menusuk hidung dan meloyakan. Tiba-tiba lembaga tu bersuara seakan berbisik, macam bercakap dengan Duan. Tapi Abang Ani tak faham butir bicaranya. Kelihatan Duan hanya mengangguk-anggukkan kepala, kemudian berlutut. Lembaga tu mengeruh keras agak lama sambil mendepakan kedua tangannya. Entah macam mana tangannya tiba-tiba terkeluar padahal tadi berbungkus dalam kain kapan. Abang Ani cuma memandang dengan penuh taksub bersama jantung yang berdegup kencang. Tempat lembaga itu berdiri bercahaya terang macam disuluh dengan lampu, seakan ada angin yang berpusar mengelilinginya. Duan berlutut dan tunduk macam menanti sesuatu. Lembaga itu mendongak ke langit. Kedengaran dia bersuara seakan menyeru. Suaranya berdesir dan garau, meremangkan bulu tengkuk. Anak-anakku, hadirlah. Ada tamu ingin bersua. Datanglah dengan ikhlas, berserah dengan ketentuan. Hadirlah, hadir.
Tiba-tiba segerombolan burung berpusu-pusu datang dari segenap arah dan mengerumuninya. Kedengaran lembaga tu ketawa garau dan panjang. Kemudian bersuara, Aku serahkan anak-anakku padamu. Terimalah, hargailah, tapi jangan sesekali lupa janji kita. Dua mengangguk beberapa kali dan tunduk hormat. Abang Gani terkebil-kebil. Saksikan kejadian tu macam berada di alam mimpi. Kemudian lembaga tu gaib. Zoom. Burung-burung mengerumuni Duan pula, bertinggi atas kepala, bahu dan riba. Duan ketawa puas sambil berpaling ke arah Abang Gani. Tapi jantung Abang Gani terasa nak gugur bila nampak wajah Duan tiba-tiba berubah jadi sangat tua dan hodoh. Rambut dan kukunya memanjang, matanya merah menyala. Bila dia menyeringai, kelihatan dua taring menjulur keluar bersama kesan darah. Tiba-tiba Duan tangkap dan makan salah seekor burung sinta hidup-hidup dengan bulu-bulu dan isi perutnya sekali. Abang Gani semakin kaku, cuma mampu perhati Duan melahap burung tu dengan rakus. Kelihatan darah segar membasahi mulutnya. Nah, Duan tangkap seekor lagi burung dan hulurkan pada Abang Gani. Abang Gani menggigil dalam kaku. Makanlah. Suara Duan berubah garau dan kasar. Abang Gani jadi serba salah dan terasa amat takut. Duan terus hulur burung tu sambil menjegilkan mata merahnya. Cepat makan, kalau tak nanti Tok Putih marah. Buruk panahnya. Aku kata makan cepat. Duan menengking. Abang Gani tak tahu nak buat apa lagi. Bila terasa tubuh mula boleh bergerak, dia mengesok ke belakang. Duan terus menjegilkan mata merahnya. Tiba-tiba Duan ketawa besar. Bergema memecah kesepian malam. Abang Gani terkejut dan terus berlari meredah semak dan kepekatan gelap malam tu. Sampai dekat rumah Duan, Abang Gani dah termengah-mengah. Dia beristighfar beberapa kali. Tubuh dia masih menggigil. Mak Cu Pek Mak Cu. Abang Gani panggil mak si Duan ni. Kemudian dari atas rumah, melalui daun pintu yang terkuak, kelihatan mak si Duan ni menjenguk ke bawah dan bersuara, "Ha, Mu Gani, ada apa? Macam kena kejar hantu je ni." Duk. Kenapa? Nun, dekat bendang Duan macam kena rasuk. Dia makan burung sinta mentah-mentah. Hah? Duan? Duan mana ada? Dah 2 hari balik kampung kuak. Kan Tok Ibrahim nak kenduri lusa. Hah? Kata-kata Mak Cu Pek tu membuatkan jantung Abang Gani hampir luruh. Duan tak ada dekat rumah dah 2 hari. Habis siapa dekat tepi bendang tu? Abang Gani mula menggigil lagi. Mak Cu Pek terkebil-kebil pandang Abang Gani. Dengan cemas, Abang Gani berlari pulang. Sampai dekat rumah, Abang Gani pingsan dekat kaki tangga. Esoknya, dia demam panas teruk hingga berlanjutan beberapa hari. Bila terbayang balik peristiwa malam tu, tubuh dia mula menggigil lagi. Ya, itu dia kisah yang dikongsikan oleh Abang Gani, Gembala Burung Sinta. Siapa pernah tangkap dan makan burung sinta ni? Sila komen dekat bawah. Apa rasanya seram Cuba bayangkan, awak tak tahu kawan awak tu dah balik kampung. Dan malam tu diajak lepak sama-sama. Sekali bertukar jadi hantu. Hui, mau tak kecut? Okey, kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan dalam channel ni, boleh hantarkan ke alamat email di bawah atau join grup Telegram saya yang saya sertakan link dekat bawah juga. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.